lagi itu aja. Lepas tu tengoklah, gunting pun ada, cuka pun ada, pilih nak mana satu. Baik. Kemudian Abu Bakar wafat. Bila Abu Bakar wafat, Umar naik. Bila Umar Al-Khattab naik, dikirim lagi Sayyidina Umar akan tenteranya menolong menghentam Parsi. Maka berhentamlah mereka sampai beberapa kali perang, sampai dapat kemenangan muslimin mengambil setengah daripada Parsi. Dan selepas mereka sampai kepada pemerintahan Raja Besar Kisra yang bernama Yazarjid, maka Kisra pun menghimpun sekalian panglimanya dan kepala-kepala tenteranya dengan jumlah 120,000 tentera untuk menghadapi tentera Islam sebagai benteng terakhir negara Parsi. Hal ini sudah diketahui oleh Sayyidina Umar. Maka ia pun menghimpunkan orang besar Arab dan panglima-panglima yang berkuda dan ahli-ahli pidato. Tuan-tuan, ahli pidato pun penting di dalam peperangan. Ketika orang sedang perang, mereka berpidato bagi semangat berperang. Termasuklah dikumpulkan tukang-tukang syair. Dalam nak pergi perang tu, syair semangat. Bukan syair yang lemah-lemah semangat, tak ada ni tuan-tuan. Bukan syair yang hebat-hebat. Wahai pejuang Islam, bangunlah, bangunlah. Oh, macam tu pula. Bukan macam kita ni, di bawah bulan purnama. Hentilah, itu syair apa? Kendor habis tuan-tuan. Tengah semangat, dengar syair itu tunduk. Tapi buat macam mana orang sekarang minat jenis itu? Lagu semua lembek-lembek. Semua lagu sekarang lembek-lembek, mana ada semangat dah? Lemah tuan-tuan, lemah. Adakah perasaan cinta? Ya Allah, letih tuan-tuan. Tu pun ramai orang minat. Apa tuan-tuan? Syair ini dibuatkan bagi orang semangat. Hui, hui ya hui. Tu semangat tu. Tapi udah nak merompak. Hui, hui ya hui. Semua kita gembira, semangat. Oh, hui ya, pulang bawa harta. Salah tang situ aja, pi rompak orang. Itu cerita Alibaba pula, ada pi rompak tang tu halang. Lagu semangat tu bagus dah. Oh, ya hui, apa salah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kumpulkan semua orang ini, dijadikan seorang raja yang memerintah tentera itu daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup berani, gagah, pintar dalam peperangan, kuat, sabar dalam kesusahan. Tidak lain ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang kelima memeluk agama Islam. Di antara orang yang paling awal Islam dan di antara sahabat yang dijamin syurga, confirm masuk syurga. Masya Allah tuan-tuan, ketika dia nak mati, dia sangkakan dia nak mati. Dia sakit di Mekah, dia sangka dia nak mati. Rasulullah ziarah dia. Bila Rasulullah ziarah dia tuan-tuan, kata Sa'ad, wahai Rasulullah, aku ni banyak harta, aku nak sedekahkan seluruh harta aku pada jalan Allah. Nabi kata jangan. Bukankah kamu ada anak-anak? Kalau demikian ya Rasulullah, setengah saya bagi pada anak, setengah saya bagi pada jalan Allah. Kata Rasulullah jangan. Kalau demikian ya Rasulullah, 1/3 saya bagi jalan Allah, 2/3 saya bagi pada anak-anak. Tu pun dah banyak dah Sa'ad. Tapi kira okey lah tu. 1/3 tu pun banyak Sa'ad. Tapi kalau kamu nak bagi, boleh dah. 1/3 boleh. Disangkakan dia nak mati. Kenapa kamu nak bagi ni Sa'ad? Saya ni Rasulullah teruk sangat sakit, rasanya saya tak lama dah Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, umur kamu lebih panjang, malah lebih panjang daripada aku. Aku mati dulu, kamu lambat lagi nak mati wahai Sa'ad. Malah kamu akan dapat bawa Islam sampailah satu dunia, sampai satu negeri Islam. Tercengang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah dia Nabi Muhammad tuan-tuan, dia boleh tahu. Akhirnya Nabi sebut macam itu, Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Lepas Nabi wafat, naik Sayyidina Umar lantik dia jadi panglima perang, bawa ke Iraq, bawa ke Parsi, memimpin tentera Islam yang berjumlah lebih kurang 30,000 orang sahaja, menentang 120,000 orang.
Kalau tuan-tuan macam mana? Kalau ilmu matematik tuan-tuan lah, 30,000, 120,000, rasa tak lebih, bla 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 bla, belah semua tuan-tuan. Tapi pada masa ini ilmu matematik mereka mengatasi lagi dengan ilmu tauhid. Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai tentera yang sikit berjaya mengalahkan tentera yang banyak dengan izin Allah. Marah semua, maju semua, jalan. Tak ada siapa patah balik tuan-tuan. Kita macam mana? Dah sampai tangga surau patah balik. Dah naik atas tangga lah, patah balik. Allah. Boleh sebut cilakui lagi. Cilakui betul. Ada ustaz pula malam ni. Aku ingat tak ada. Astaghfirullahalazim. Yang orang lain duk cari ustaz, dia memang tak mau ustaz. Belum nono. Bila isteri tanya kenapa balik abang, tak pergi semayang. Pergi dah pijak tangga dah pun. Ustaz mana pula ceramah, cilakui betul. Allahu Akbar. Ni bukan tuan-tuan ya, ni di Afrika ni cerita ni. Baik, kemudian kata dia, peperangan itu terus menghentam Raja Kisra daripada tahun 14 Hijrah, satu tempat yang bernama Al-Qadisiyah, iaitu tempat berlakunya peperangan sehabis-habis keras. Tiada dapat kemenangan orang-orang Parsi kemudiannya daripada di mana-mana sekalipun, sehinggalah banyak hulu balang pahlawan-pahlawan orang Parsi mati, sampai masuk mati dalam peperangan itu semasyhur-masyhur panglima Parsi yang bernama Rustam. Paling kuat, paling gagah mati. Bila tengok hero mati, kapten mati, yang budak-budak macam mana hak bawah-bawah ni. Bila general mati, habis mati hati panglima-panglima dan tentera-tentera lain. Dan dapatlah harta ghanimah orang Islam yang banyak, dan kelengkapan orang Islam diambil daripada orang Parsi. Malah dapat satu bendera kerajaan yang diperbuat daripada kulit bersalut dengan intan, maknikam dan sebagainya. Maka di dalam tahun itu juga diutuskan panglima perang yang bernama Utbah bin Ghazwan mengepalai satu tentera menghentam satu puak di wilayah Parsi, dan telah dibukanya dan habis kalah tentera Parsi, dan telah diutus Utbah beberapa banyak harta kepada Sayyidina Umar di Madinah, dan sehabis-habis sukalah orang-orang Islam apabila sampai ghanimah itu. Inilah dia tuan-tuan, Nabi SAW sebut bahawa Islam akan berjaya mengalahkan tentera Rom dan tentera Parsi yang berjumlah lebih kurang 120,000, 150,000, ditewaskan hanya dengan 30,000 tentera Islam yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni yang kita nak. Manusia yang hebat ni ialah manusia yakin pada Allah. Kalau tuan-tuan tak yakin pada Allah, tak hebat. Berapa banyak jawatan kuasa surau masjid yang tak yakin pada Allah, tak nak bagi buat ceramah banyak-banyak, takut duit habis. Saya tanya pada satu bendahari, kenapa tak buat ceramah banyak, 5 kali sebulan tak kena, duit berlambak, kutipan Jumaat 1,000, pasal apa tak buat kuliah? Dia kata, ustaz, kita meniru Rasulullah, ustaz, kita meniru contoh Nabi Yusuf. Apa hal pula Nabi Yusuf? 7 tahun kita buat persiapan, kod-kod kita menghadapi 7 tahun kemarau. Kalau duit tak ada, siapa nak repair masjid? Kalau duit buat ceramah aja, kalau rosak masjid, siapa nak repair? Kita buat macam Nabi Yusuf, 7 tahun simpan, 7 tahun pakai. Sekarang kami simpan. Tuan-tuan, ini salah ni tuan-tuan. Tamsil yang salah, tak kena langsung. Tak kena langsung. Ini masjid, rumah Allah. Bila rumah Allah, pulangkan balik pada Allah, Allah mesti ganti. Jangan takut. Jangan takut tuan-tuan. Tambah orang Islam sekarang ni tak ada kedekut langsung. Tak ada kedekut, umum saja. Kita nak buat Isra Mi'raj, siapa nak derma? Berselerak derma. Pasal kita yakin pada Allah. Bila tak yakin pada Allah, memang Tuhan surutkan. Tapi kalau tuan-tuan yakin pada Allah, aktif siang malam pagi petang buat kuliah, buka aja peti besi. 50, 10 keping, 50, 20 keping, tak siapa masuk entah. Tak tahu siapa bagi. Allah akan hantar orang, Allah akan gerakkan hati orang untuk bantu. Cuba tengok di sini, 30,000 nak hantam 120,000. Daripada logik akal tak boleh menang, tapi Allah hantar malaikat tak berapa puluh ribu bantu tentera Islam. Yang ni yang kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita. Wallahu a'lam.